yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita buka surah Al-Isra. Kita baca Quran ya. Ke surah 288. Kita baca dalam 2 ayat dulu. Daripada surah 60 pada ayat 66 dan 67. Ke surah 288. Anak kau makan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi. Innahu kana bikum rahima. Innahu kana bikum rahima. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Wa kana al-insanu kafura. Wa kana al-insanu kafura. Alhamdulillah. Terjemahannya, Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh Dia Maha Penyayang terhadapmu. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, nescaya hilang semua yang biasa kamu suruh, kecuali Dia. Hilang semua yang biasa yang kita suruh memohon pertolongan selain Dia, kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling dari Dia. Apabila Allah SWT menyelamatkan kita di daratan, menyelamatkan kita, kita lupa kepadanya. Dan manusia, Allah Ta'ala kata, dan manusia memang selalu ingkar dan tidak bersyukur. Masa susah, dia mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila dia senang dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mukadimah kita apa nama tu, kepada penekanan Al-Quran berkenaan dengan memohon pertolongan. Jadi saya akan jelaskan di sini untuk pertama kali berkenaan dengan syirik dulu, untuk kita faham tauhid dan tadi ketika saya syarah kepada dia.
kita faham apa itu syirik. Untuk ayat ini bermakna di kalangan kita, di masyarakat kita sekarang ini terdapat keyakinan atau fahaman yang mengatakan bahawa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ada kuasa lain lagi yang boleh mendatangkan kemudaratan, yang boleh mendatangkan kemunafaatan. Ya. Ataupun dengan kata lain, ada satu kuasa lain yang sama dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menghilangkan kemudaratan dan yang boleh mendatangkan mudarat. Jadi kata-kata masyarakat kita sekarang ini, di kalangan umat Islam kita sendiri, banyak yang berpahaman, berlaku kekeliruan dalam masalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menganggap bahawasanya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ada lagi satu kuasa yang sama, sekurang-kurangnya sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh memberi pertolongan juga. Inilah dia menjadikan satu teras kesyirikan kepada masyarakat kita sekarang ini. Teras kesyirikan kepada masyarakat kita. Tidak ada seseorang pun yang menyeru sesuatu itu selain daripada Allah SWT itu saja-saja dia nak seru. Ataupun dia pergi ke kubur, contohnya nak minta nak pergi kubur, dia kata nak menziarah wali, tapi sedangkan dia bawa dengan macam-macam benda. Ya. Dia kata dia suka-suka je. Mustahil. Melainkan ada sesuatu perkara yang mereka hajatkan daripada wali tersebut. Faham tak? Dia tak pergi saja-saja gitu ya. Bukan kita kata menziarah itu tak boleh. Menziarah itu boleh. Tapi kalau siapa menziarah sampai duduk depan kubur, sampai buat sesuatu yang upacara-upacara tertentu, takkan duduk saja-sajanya. Okay, nampak situ ya? Itu asal. Saya beritahu syirik dulu kan. Dan kita dapat lihat bahawasanya Allah telah menekankan, Allah telah mentahsiskan bahawasanya kuasa menghilang mudarat dan memberi manfaat adalah kuasa mutlaknya sahaja. Kuasa Allah sahaja. Tak kira perkara itu besar ke, tak kira perkara itu kecil ke, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Inilah utama penyediaan akidah berlaku di kalangan masyarakat jahiliah. Masa jahiliah dulu, macam ni lah kita akan bincang nanti bab jahiliah ni. Jahiliah Mekah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masyarakat kita sekarang. Jadi untuk menyelesaikan masalah, selain daripada Allah SWT, ada pada perkara-perkara yang selain daripada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala dan selain kepada Allah Ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala. Dalam ayat yang kita baca tadi, 66 tadi, yang bermaksud dialah Tuhan kamu yang mencipta memelihara untuk kemudahan kamu menggerakkan kapal-kapal di laut supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnia. Sesungguhnya ia adalah Maha mengasihi kamu. Itu terjemahannya. Dan bahawasanya dia suruh kita melihat di luar keadaan, di luar penzohiran kita ini tadi, sama seperti yang diceritakan dalam kitab Al-Quran tadi. Apa yang berlaku di luar, apa yang berlaku di luar pengamatan kita ni tadi dah, kehidupan kita hari-hari ini tadi dah, sudah diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Apabila manusia bandingkan apa yang ada dalam kitab Allah dan apa yang ada di luar sana,
maka kita dapati secara realistik bahawa Allah sahajalah yang berhak dipuja dan berhak diseru. Dia faham situ ya? Hanya Allah sahaja yang berhak dipuja dan Allah sahaja yang berhak diseru. Walau macam mana keadaan pun kita tak boleh menyeru. Seru ya itu adalah seru. Ya Nabi contohnya dah, sedangkan Nabi sudah wafat. Ya Syekh Qadir Al-Jalani contohnya dah, sedangkan Syekh Qadir dah wafat, dah mati, dah meninggal dan sebagainya. Ya orang yang alim, wali dah. Mana lafaz seru itu adalah lafaz ibadah. Maknanya kita seru itu kita memanggil dia. Seumpama kita nak minta tolong dia, kita panggil dia supaya dia tolong kita. Faham ya? Orang-orang jahiliah, anak-anak jahiliah ini sememangnya menerima Allah sebagai Tuhan yang mencipta. Ini asas ya. Jadi take note yang ini dan saya akan bincangkan nanti seterusnya. Terdapat dua perkara penting dalam kehidupan dunia, yakni perkara besar dipanggil umum izan, perkara besar, dan mereka percaya bahawasanya Allah lah yang berkuasa dalam perkara besar ni tadi, dalam kejadian alam seperti rupa bumi, seperti ribut, seperti banjir dan sebagainya. Mereka ini, Arab jahiliah ini mempercayai bahawasanya tiada kuasa lain, hanya kuasa Allah semata yang boleh buat perkara ini. Okey, contoh dulu. Yang kedua, umum hakirah dia panggil, ataupun perkara kecil. Perkara kecil ni mereka percaya pada bahawa ada zat lain, bahawa ada entiti lain selain daripada Allah Taala untuk memohon yang boleh menyelesaikan masalah ni, masalah ataupun hajat-hajat mereka ini. Seperti rezeki dah, nak mendapat rezeki, seperti mencari jodoh contohnya dah, seperti apa lagi, nak mendapat anak contohnya dah. Dia perkara kecil dia kata, boleh minta air dengan sesiapa kan dah, supaya dapat anak. Selama ni dia tak dapat anak kan, dia tak bermohon dengan Allah SWT, tapi dia bermohon kepada selain kepada Allah SWT. Okey. Dan mereka pula menganggap, mereka ini menganggap bahawa Allah SWT melantik, ada melantik wakil dia, wakil Allah SWT. Dia menganggap begitu. Dia menganggap Allah Ta'ala melantik wakil, contohnya Nabi, contohnya dah, untuk tempat bermohon ni tadi. Contohnya Allah melantik wali contohnya. Dia menganggap seolah-olahnya dalam soal-soal kecil ni tadi, dalam soal-soal kecil ni tadi, dia menganggap bahawasanya Allah telah melantik orang itu menyelesaikan masalah, orang itu menyelesaikan masalah, wali menyelesaikan masalah. Dia menganggap dalam fikiran dia tadi. Ini kehidupan Arab jahiliah ni, supaya kita dapat mari kita ni adakah sama ke tak dengan kehidupan luar. Okey. Jadi sebab itulah kita disarankan untuk belajar tauhid melalui Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai 80% berkaitan dengan tauhid, dan dalam kandungan 80% ini ada cerita pasal kesamaran inilah syirik yang berlaku dalam kalangan kita. Kehidupan bukan setakat Arab jahiliah saja, tetapi sehingga sekarang. Apabila kita mempelajari tafsir Quran,
kita dapat memahami apakah kesamarannya bagi kekeliruan kita. Kita kata, ini boleh. Padahal Quran kata tak boleh, contohnya dah. Quran kata ini syirik, contohnya dah. Tapi kita kata boleh. Tapi kalau kita tak belajar Al-Quran, kita tak belajar tafsir, kita tak memahami Al-Quran, bermakna kita tak tahu apa itu syirik, apa yang Allah Ta'ala mengkategorikan sebagai syirik. Jadi apabila kita memahami, insyaAllah maka kita berdapat hindaran daripada syirik. Dan syirik ini adalah satu-satunya perkara dosa yang tidak diampun oleh Allah SWT. Jikalau kita mati dalam keadaan kita mensyirikkan Allah SWT, kita kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini kita cukup takut. Dan dalam kehidupan dunia pun Allah Ta'ala dah tunjuk dah, kalau kita mensyirikkan Allah SWT. Satu, kita buat satu syirik, sama ada sikit ataupun banyak, selama amal ibadah kita yang sebelum ini tidak diterima oleh Allah SWT, dibatalkan. Umpamanya dibatalkan. Sehingga kita bertaubat, sehingga kita menyedari dan kita tak buat syirik lagi, barulah kita buat amal ni tadi dah. Buat amal tadi kita kira baru. Nampak? Jadi kita nak akan macam tu kan? Tak nak kan? Kita minta orang pada Allah SWT supaya dihindari daripada syirik. Sebab apa? Sebab terjadi macam tu, sebab kita tak belajar, kita tak faham berkenaan dengan syirik ni tadi. Kita tak belajar Quran. Kita belajar Quran. Jadi seperti yang Ustaz Amran kata tadi, apabila kita dah faham asas tauhid ni tadi, syiriknya macam mana, tauhidnya macam mana, apabila kita sampai ke peringkat untuk belajar tafsir ni tadi, kita dah boleh boleh kaitkan dengan apa yang kita faham tadi. Apa yang diceritakan, oh betul, dalam Quran cerita, oh betul. Dan ini ada satu cerita lah, kita boleh selitkan ada cerita untuk kita dapat faham lagi. Di akhir perjuangan umat Islam menentang musuh di zaman Nabi, Allah telah memberi kemenangan kepada mereka dengan menawar kota Mekah. Maknanya apabila Islam itu dah hebat dah, Allah Ta'ala dah bagi kemenangan untuk orang Islam ini. Penaklukan ini merupakan kemenangan paling bermakna kerana ia telah melemah serta melumpuh jentera kekuatan, semangat dan musuh. Di atas kemenangan itu telah zahir kegurungan orang kafir ke atas orang Islam dan menimbulkan begitu kuatnya apabila kita mentauhidkan Allah Ta'ala itu tertanam dalam diri kita dan tidak ada syirik langsung, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi kuat dan pihak musuh akan menjadi turun dengan kita. Orang kafir akan menjadi turun dengan kita. Okey, itu asal ya. Ceritanya semasa penaklukan itu, seorang pemimpin orang kafir yang telah disenarai hitamkan oleh Nabi bernama Ikrimah bin Abu Jahal telah melarikan diri keluar dari Mekah untuk menyelamatkan diri. Ikrimah bin Abu Jahal, seorang kafir lah. Isteri beliau telah datang menghadap Rasulullah memohon agar dicualikan suaminya dari senarai pemburuan. Ustaz ni wanted lah ni kan. Pasal Islam tu masa tu dah menang dah. Dah menang dah. Boleh dah hilang wanted kan. Takkan ni dah. Dalam pada itu, Ikrimah telah menggunakan jalan laut dengan menaiki sebuah kapal menyeberangi Semenanjung Arab menuju Hafsah. Kisah dalam ini bermula Asrabun Nuzul, ayat yang diturunkan. Apabila Allah adakan gelombang besar dan angin ribut yang kuat semasa kapal itu berada di tengah lautan. Semasa gejala ini melanda, kedengaran nahkoda kapal dan anak kapalnya berbicara. Allah rakalkan perbuatan mereka dalam ayat 67 yang bermakna, yang bermaksud, dan apabila kamu terkena bahaya di laut, pada saat itu hilang lenyaplah dari ingatan kamu. Apabila kita kena bahaya di laut, hilang dalam fikiran kita makhluk-makhluk yang kamu seru selain daripada Allah, yang kita seru-seru dulu untuk minta tolong ni dah hilang dah. Nampak Allah ya. Dah. Maka apabila Allah selamatkan kamu ke darat, kamu berpaling tadak, tidak mengingatinya. Dan malah manusia itu sentiasa kufur akan Allah. Bukan senangnya dia lupa orang. Dan selama ini Allah telah memberikan keselamatan kepada dia,
Tetapi apabila dia dah okey je, dia apa nama tu, lupa pada Allah SWT. Dan inilah percakapan orang jahiliah yang berada di Kaabah tu. Tiada lagi campur tangan ilah-ilah lain. Dia soalkan ilah ni tadi nanti akan kita bincangkan besok oleh Ustaz Faizal dengan Lusa berkaitan dengan ilah ni tadi. Cuma teknik je lah, teknik ya. Berkaitan ilah ni kita teknik. Apabila disyaratkan oleh Ustaz Faizal besok dan Lusa, kita akan jumpa berkaitan ilah-ilah lain. Mana ilah-ilah lain? Pengertian ilah tu amat yang besar lah ya? Untuk menyelesaikan masalah mereka. Maknanya pada masa tu orang yang di atas kapal ni tadi tidak ada dah sekutu Allah SWT ni tadi, ataupun Tuhan-Tuhan lain ni tadi untuk diseru, untuk dimohon bantuan ni tadi dah malaikat Allah SWT. Pasal sebab apa? Sebab pada masa tu dan orang Arab jahiliah ni dia memang faham tak pasal perkara besar ni Allah lah yang boleh buat. Umul Izzah ni hanya Allah semata-mata. Sebab tu apabila timbul yang perkara besar, banjir, ombak, apa semua, angin, ribut, taufan, apa semua, tak, dia akan minta tolong dengan Allah SWT. Itu dalam kepala dia ya. Jadi cuba kita fikir sekarang, renung tak? Antara kehidupan kita sekarang ni tak? Adakah macam tu? Tak, nanti kita akan tengok. Tally lah balik. Kalau akaun tu dah ada kata dia sembang ke tak? Maksudnya tak? Kalau dia sembang sama je tak dengan kita? Sama lah. Kan? Okay? Dan patut-patut sembahyang yang menjadi sandang mereka dalam menyeru umul akhirah. Kita tahu patung-patung yang disembah ni tadi, dia bukan nak mohon yang besar-besar. Dia nak mohon yang kecil-kecil. Patung ni dah telah dicampak ke dalam kerana ia tidak bermakna lagi. Tak ada makna lagi. Nak suruh yang dia boleh tak ada makna lagi. Maknanya masyarakat jahiliah ni dia faham bahawa sebenarnya perkara besar itu Allah, perkara kecil itu berhala-berhala tadi ataupun sembahan-sembahan lain. Ini kata kesyirikan lah maksudnya dah. Dalam saat Allah sahaja berhak disembah dan dirayu, mereka sedar Uzza dan Latai selama dipuja dan tidak berfungsi lagi. Maknanya dia orang yang mana selama ni dia mohon, dia tak apa semua ni tak boleh nak bagi pertolongan. Lalu mereka pun campak berhala-berhala ni tadi ke daun. Dan dalam masa yang sama Ikrimah telah disah dan lalu bertaubat dan menyuruh kaedah ilahi agar mempertemukan kembali kepada Nabi untuk dia beribadah serta menerima Islam yang sebelumnya ditentang. Ditakdirkan Allah, Ikrimah dipertemukan dengan Nabi, kemudian beliau telah memeluk Islam serta berjanji untuk membayar kembali ataupun menebus kembali kesalahan-kesalahan lalu dengan betul-betul korban demi agama Allah dan Rasulnya, sehingga beliau gugur dalam pergantungan. Dia cerita jadi inilah terjadi apabila umur Izzah perkara besar berlaku, mereka faham bahawa Allah lah yang mengambil alih tugas. Tiada lagi zat lain bermain di kepala mereka. Boleh setakat ni? Okay, kita akan pergi kepada risalah Tauhid. Tauhid terbahagi kepada 4 darjat. Tauhid terbahagi kepada 4 darjat ataupun peringkat. Pertama, Tauhid wujud bil wujud. Wujud bil wujud, ataupun mengesakan Allah kepada wajib ada. Allah yang Maha Esa wajib ada. Wajib ada. Mesti ada. Wajib itu salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya wajib itu
mesti ada. Selain daripada Allah, makhluk seperti kita ini mungkin sahaja ada wujud. Mungkin sahaja ada wujud. Mungkin itu bermakna boleh jadi ada dan boleh jadi tak ada. Ataupun dikatakan harus ada dan harus tiada. Faham tak? Allah wajib wujud, tak boleh, mustahil tak wujud tak dia. Faham tak? Tetapi makhluk selain daripada Allah SWT ini, makhluk yang seperti kita ini, contohnya ya, mungkin wujud, mungkin ada wujud. Ada dia itu tak tentu. Dan adanya ataupun tiadanya makhluk ini selain daripada Allah SWT ini adalah bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu bab pertama, darjat pertama. Darjat kedua, tauhid fil khaliqiyah, iaitu mengesahkan Allah dalam sifat mencipta. Bermakna mencipta ini daripada tiada kepada Allah, daripada tiada kepada ada. Maknanya macam kita ini, dulu kita tak ada, sekarang kita diadakan, diciptakan supaya ada. Hanya Allah sahaja yang ada kuasa mencipta. Agama lain pun terima ada satu Tuhan sahaja yang mencipta. Kalau kita cuba kita tanya orang Buddha contohnya dah, orang Kristian, orang Hindu, tanya siapa yang cipta manusia. Kalau Cina biasa dia kata Tuhan Allah. Tuhan Allah mana Allah lah. Tuhan yang besar lah, maksudnya Tuhan yang satu. Kita tanya Hindu pun serupa juga, sama juga. Maknanya di sini orang kafir ni pun dia percaya bahawa saja Allah itu tak ada. Orang kafir ni Allah itu ada. Yang kedua, Allah itu sifatnya mencipta. Sifat dia mencipta. Jadi bila kita kata siapa yang turun hujan tu semua, dia tak cakap manusia, dia tak cakap yang dia sembah tu. Dia tak cakap ni Dewa Ramana ke Ramayana ke contohnya dah, ataupun Batama Buddha ke contohnya dah. Dia tak cakap. Dia cakap apa? Tuhan Allah. Okey. Dan dua dah tu. Pertama, Allah tu wujud. Mereka ini pun mempercayai. Kedua, Allah Ta'ala mempunyai sifat mencipta. Mengesahkan Allah Ta'ala itu hanya Allah sahaja yang mencipta. Dan orang-orang ini pun dia percaya. Dia percaya. Jadi kalau kita kata, kalau kita tengok, sama kan? Sama je, tapi dia kafir lagi. Kan? Kenapa dia kafir tak? Tengok Okay, yang ketiga, tauhid fi tasarruf, iaitu mengesahkan Allah dalam sifat mengurus dan mentadbir. Mengurus dan mentadbir. Mengurus dan mentadbir. Dan tadbir ini iaitu berkaitan dengan perkara yang di luar asbab. Perkara yang di luar asbab. Bermakna perkara yang di luar asbab ini perkara yang tidak ada satu benda, satu alat untuk dapat mencipta, untuk katalah contoh buat angin besar, taufan ribu apa semua kan. Itu tak ada alat pun. Maksudnya ada. Itu daripada luar asbab. Contohnya turunkan hujan. Hujan begitu lepas sampai buat kita mandi apa semua kan. Itu tak ada alat. Kita panggil buat sebab kita memang tak boleh buat. Tauhid ini bermakna di sinilah perbezaan yang banyak. Dalam kategori ini perbezaan antara
dalam mengurus takdir ni tadi dah. Ada fahaman dalam nombor 3 ni tadi yang mengatakan bahawasanya bab ni Allah Ta'ala yang uruskan. Allah Ta'ala yang bab ni selain daripada Allah Ta'ala boleh ditakdirkan, boleh uruskan. Dia ada setengah dalam satu tu ada setengah. Nombor 3 ni. Faham? Nombor 4, tauhid uluhiyah wal ubudiyah. Tauhid uluhiyah wal ubudiyah. Maknanya ini merupakan nombor 4 ni tadi merupakan natijah daripada 3 darjat ni tadi, 3 yang atas ni tadi. Natijah ni makna kalau yang atas ni tak betul ataupun salah satu tak betul daripada 3 ni tadi, natijah pun tak betul. Faham tak? Kalau natijahnya betul, ketiga-tiganya betul, ketiga-tiganya betul, maka natijah pun akan menjadi betul. Dia ada berkaitan dengan ibadah dan iyyaka na'budu, dan berkaitan dengan Rabb, berkaitan dengan memohon pertolongan, iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah. Nampak itu Jadi untuk menjadi seorang yang Muslim, betul-betul beriman, betul-betul Islam, kena terima keempat-empat bahagian tauhid di atas. Itu asas dia. Kena terima. Kalau ambil dalam 4 tu tadi setengah je pun tak boleh. Kalau satu je pun tak boleh juga. Apatah lagi kalau keseluruhan. Tapi yang kita nak bincang tadi 2 perkara ni tadi. Sebab nombor 1 dengan nombor 2 ni tadi semua orang terima. Semua agama terima. Okay. Dan kita tengok pula ehwal Arab Jahiliyah. Sebab Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk orang Arab Jahiliyah. Orang Arab Jahiliyah ni dia orang yang beragama, orang yang ada fahaman agama. Dia secara apa nama kebiasaannya, masalah-masalah amalan dia sama dengan amalan-amalan kita ni tadi dah. Amalan dalam Islam tadi sama. Kita bincang Jadi kita nak mengetahui bahawasanya kenapa Arab Jahiliyah Mekah ni tadi Allah Ta'ala panggil dia, gelarkan dia sebagai golongan yang musyrik. Kenapa? Tadi kita dah bincang dah, orang musyrik ni, Arab Jahiliyah ni tadi, yang pertama tadi, yang pertama tadi kan, bahawa dia percaya pada Tuhan tadi. Tuhan tu ada, Tuhan tu sifat mempunyai sifat pencipta. Cuma yang dia kelas, yang dia kelirunya adalah yang nombor 3 ni tadi. Okay? Mereka itu mengaku ikut Nabi Ibrahim, tapi mereka rosak akidah dan amalan. Allah angkat Nabi Muhammad untuk betulkan akidah mereka. Dan kita kena tahu bahawa musyrikin Mekah itu adalah kaum yang berfahaman agama. Bukannya mereka macam orang asli yang tiada agama langsung. Macam orang asli dulu dalam hutan tu dah, dia tak ada agama. Dia tak macam tu. Jadi maknanya jahiliyah ni, dia bukan jahil apa, dia jahil tu pasal dia tak ada kitab untuk memahami agama ni tadi dah. Tapi dia orang agama, dia faham agama. Macam juga Yahudi Nasrani juga. Okay? Tetapi fahaman agama mereka tu salah, tak betul. Pasal dia tak ada kitab untuk betulkan. Jadi maka Allah SWT turunkan ayat Al-Quran ini, wahyu kepada Nabi ini untuk membetulkan akidah mereka ini. Mereka ni, orang-orang Arab Jahiliyah ni, ingat dia dah betul dah.
Dia betul lah. Lepas tu dia kata orang yang ikut Nabi Muhammad ni tadi, ajaran-ajaran Nabi Muhammad ni tadi, dia kata murtad. Dia kata balik pada apa nama tu, keluar daripada agama yang dah ada, yang dianuti oleh mereka. Dia kata mereka, agama mereka ni betul tak? Dia kata tak. Yang orang yang ikut ajaran Nabi Muhammad ni macam ajar baru lah tak? Itu yang tak betul. Dia kata mereka ni dah murtad. Dia terbalik gitu tak. Jadi inilah amat penting untuk kita ketahui bahawasanya kerana perkara syirik yang membahaya, dan kenapa Allah Ta'ala itu menggelarkan dia ni sebagai musyrikin, dah adakah tak serupa dengan kita dah. Jadi kita tahun 1 dan tahun 2 kita tak payah bincang lah, dah tahu dah semua kan. Bermakna Allah itu wujud, dah tahu kan. Allah itu mempunyai sifat cipta, dah tahu kan. Mana kita dah yakin penuh kan. Dia boleh buat tu, dia boleh buat ni, apa semua dah. Dia yang buat tu, dia yang buat ni. Bulan, bintang, matahari, boleh buat malam, siang, contohnya dah. Dia boleh apa nama tu, turunkan hujan, dia boleh datangkan rezeki, apa semua dah. Dia mencipta kan, dia maha mencipta kan. Rehat bincang dulu sekarang. Kalau tak faham tu boleh tanya lah. Kalau nampak macam dia pelik-pelik sikit kan. Bincang sebelah dia. Sekarang dua-dua. Dia cara macam tu lagi apa. Kita ambil porsi sikit tak apa dah. Okey, sekarang ni kita akan tengok satu golongan. Dia panggil golongan Mu'tazilah. Kita nak faham berkenaan kaedah-kaedah apa nama tu, tauhid kita saraf tadi. Tauhid apa nama, tauhid teruskan tauhid. Kita kena faham dulu apa
asas-asas dia. Golongan Mu'tazilah berpendapat yang Allah memberi setiap hamba kuasa mencipta. Orang-orang golongan Mu'tazilah ini, dia berpendapat, dia mengatakan bahawasanya Allah bagi kepada seseorang tu kuasa, satu kuasa, dia diserahkan kuasa tadi. Seolah-olah seumpamanya Allah Ta'ala serahkan kuasa Allah Ta'ala ni tadi kepada seseorang. Kuasa apa? Kuasa mencipta. Kuasa apa? Kuasa mencipta. Tetapi dia mempercayai juga kuasa mencipta itu tertakluk kepada asbab. Maknanya asbab, kalau asbab tu macam ni, kalau asbab seseorang tu contohnya boleh buat buat kereta contohnya dia percaya pasal asbab orang tu ada mempunyai kemahiran untuk membuat kereta. Tetapi dalam bab kuasa dia tadi, apabila dia cipta kereta tu jahil. Tetapi orang ahli sunnah wal jamaah dia mempercayai Allah tidak memberikan hambanya kuasa, tetapi Allah memberi hambanya itu memberi kuasa ikhtiar dia panggil, dan usaha. Dia bagi kita idea, fikiran semua kan, dan dia bagi kita terangkan untuk buat sesuatu contohnya ada. Tetapi kuasa mutlak ni tadi kepada Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak ada. Walaupun itu Mu'tazilah tidak dikira kafir, kerana mereka masih lagi percaya yang hamba itu cipta masih lagi mawafaqah asbab, di dalam lingkungan asbab. Maknanya kalau tidak ada asbab, dia tak boleh mencipta. Dia masih percaya situ. Sebab tu dia tidak dikategorikan sebagai kafir. Faham? Dia dikategorikan sebagai sesat ataupun menyeleweng. Menyeleweng ni, sesat ni tak kafir. Dia tak kafir lagi. Tapi kalau kita biarkan pada sesat ni tadi, tak lama-lama dia kafir lah. Begitu. Jadi kita jangan kata dia sesat dia, kafir tak. Dia sesat dia. Ada benda yang tak betul lah kan. Dia tak kafir lagi. Jadi kita tak boleh nak tuduh. Kita tak boleh tuduh. Terus kafir, dia panggil takfir, kita suka takfir orang, tak boleh. Ahli sunnah beriktikad yang terjadinya sesuatu itu adalah dari ciptaan Allah dan bukan dari ciptaan makhluk. Tetapi orang Mu'tazilah ini, dia beriktikad bahawasanya terjadinya sesuatu itu adalah dari ciptaan orang itu, yang Allah Ta'ala kuat bagi kuasa cipta itu. Faham tak? Itu silap situ. Dia masih pegang juga Allah. Dia masih juga pegang lagi. Tapi Allah suruh toko itu kuasa cipta dia tadi. Cipta ke apa? Cipta lah. Okay? Okey, kita pergi kepada peringkat ketiga, tauhid fi tasarruf. Ia membataskan kuasa mentadbir dan mengurus langit dan bumi dan apa sahaja makhluk di antara keduanya kepada Allah dua. Hanya Allah sahaja yang mentadbir alam ini. Ini sebagai dalil lah, nak mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itulah yang mengurus dan mentadbir seluruh alam semesta ini. Dalilnya surah Yunus ayat 3 nombor muka surat 208. Cuba tengok
Ya, 208 surat. Ayat 3. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di iznih zalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tazakkarun. Mana dia mentadbirkan segala urusan, tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudah diizinnya. Dan cuba buka surah Ar-Ra'd, buka surat 249 ayat 2. Kita belajar tengok kali ya. Kita belajar tengok kali. Ayat 3 ya. Ayat 2. Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsyi was-sakhkhara asy-syamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amru yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia menundukkan matahari. Jadi berkenaan dengan urus takbir ya. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya. Makhluk pun dia atur dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhan. Ya, nampak itu ya, berkenaan dengan urus takbir. Dalam ayat Sejadah ayat 5, muka surat 4 ayat 15. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dia kata, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun dulu di tangan. Itu ada berkenaan dengan urus takbir. Kita pergi kepada tauhid yang keempat, tauhid uluhiyah wal ubudiyah, iaitu bermakna tidak berhak dipuja dan disembah selain Allah. Sebab kuasa mengurus dan takbir adalah haknya sahaja, maka dialah sahaja yang berhak dipuja dan disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sajalah yang kau yang kami sembah, pada kau sajalah yang kami memohon pertolongan. Dalil dalam surah Muhammad ayat 19 surat 58. Tujuan kita untuk apa? Untuk biasa bedek-bedek Quran cari dalil ya kan. Pasal kita
kena ada dalil. Setiap ucap kita kena ada dalil daripada Al-Quran dan hadis. Kalau kita tak ada dalil, kita tak boleh ucap. Tak boleh main pakai nanas akal tak boleh. Akal nafsu tak boleh. Pakai seperono gitu tak boleh. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat. Maknanya di sini fa'lam annahu la ilaha illallah, bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh itu maka tetaplah penerimaan kepada keempat-empat darjat tauhid itu adalah syarat untuk seseorang itu selamat dari keempat. Pertama, tauhid wujud, mengesahkan Allah Ta'ala pada wajib wujud ataupun wajib ada. Yang kedua, tauhid fil khalqiyah, iaitu mengesahkan Allah dalam sifat mencipta. Yang ketiga, tauhid fil tasarruf, mengesahkan Allah SWT dalam mengurus dan mentadbir. Tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah yang mengurus dan mentadbir, melainkan Allah SWT. Dan yang keempat itu adalah natijah ataupun putusan ataupun result daripada yang ketiga ni tadi. Kalau yang ketiga ni tadi tak betul, maka natijah akan jadi tak betul. Kalau ketiga-tiga ni tadi betul, maka natijah ni tadi betul. Ada begitu, putusan itu. Maknanya yang keempat ni tadi lebih kepada ibadat, sembah dan ibadat. Memohon pertolongan, dia akan nak budu, buat dia akan nasab. Daripada itu. Mana ketika kadang-kadang kita solat, kita sembah Allah dah. Dalam solat tu kita tak tahulah, hati kita sendiri yang tahu macam mana dah. Hati kita tu payah ke apa tu, kita orang lain tak tahu dah. Tetapi dalam masa yang sama, dalam ia akan nasta'in, ini yang biasa berlaku, kita memohon selain daripada Allah, memohon pertolongan selain daripada Allah. Faham tak juga? Maknanya selain daripada Allah Ta'ala ni tadi, dengan bomo contohnya dah, minta sembuh penyakit, pergi dengan bomo sekali. Kalau dia ada jin dalam tubuh, mana dia tahu dalam badan kita ada jin kan? Berapa ekor, 3 ekor. Lepas tu dia kata tak apa, aku boleh ubat kau. Dia tarik, dia ambil jin kau. Suruh mana dia boleh buat macam tu kan? Pasti ada Pak, sekor dapat. Tarik lagi dah. Sekor dapat, masuk dalam motor. Itu satu contoh lah. Contoh macam orang anak-anak contohnya dah. Dia kahwin dah 10 tahun tak dapat anak. Dia pergilah makam mana yang biasa orang pergi ni di Pulau Besar. Dah, Pulau Besar Melaka. Situ ada dikatakan situ ada makam wali, ada kubur wali. Kubur wali tu dia minta lah, dia menazar, dia cakap kalau aku dapat anak, aku nak buat jamuan pasal kubur wali. Ataupun dia tak dapat anak, pergi sembelih kambing. Ataupun dia pergi saja, dia suruh wali. Dikatakan di Pulau Besar tu ada satu makam keturunan yang ke-9 Syekh Kadir Al-Jalani. Nama dia Sultanan
Sultan Zainal Abidin sama dia. Dikatakan betul tak betul Allah Alam. Ini keturunan Syekh Kadir ni. Kita dapat power lagi, dapat Syekh Kadir lagi semua kan. Dapat yang cicit yang anak cucu dia ke-9 lagi kita semua dah. Dia kan tidak pandang. Lepas tu biasa juga terjadi di Mekah. Di Mekah orang-orang tak dapat jodoh orang tak dapat jodoh ni tak dapat jodoh pergi buat umrah ke tak, pergilah ziarah di Jabal Rahmah. Pergi ziarah di Jabal Rahmah, minta ke situ dah, minta ke Jabal Rahmah, minta ni dah. Yang kita dapat jodoh sekian-sekian. Pasal Jabal Rahmah ni dianggap sebagai pertemuan antara Adam dengan Siti Hawa. Situ dah. Jadi maknanya dah berpisah pemain jauh, pemain lama lagi tu dah. Di situ dijumpa ni. Tahu Allah Alam betul tak betul, tak tahulah. Jadi pakat pergi ya. Pergi di Jabal Rahmah ni. Pergi Jabal Rahmah ni tak lah situ dah. Buat solat situ apa hal, bukan tak boleh solat. Tak, tapi dah pergi solat situ buat apa dah. Dia minta dia. Minta dia keberkatan Jabal Rahmah ni lah. Tulislah situ, macam-macam tulislah. Sekian apa semua dah. Buat kenangan dah. Lepas tu balik, tak dapat-dapat dia anak. Apa ni jodoh. Tak kahwin-kahwin dah. Dia pergi budak tu. Dia pergi budak. Ada orang lain pergi lah dah. Orang yang pergi ada tanda nama situ dekat bukit tu tulis tipu. Rupa-rupanya orang yang mohon kat situ dulu, dia balik tak dapat jodoh. Dia pergi balik pula situ, dia tulis tipu. Tak boleh percaya lah. Pak minta berkat dengan Jabal Rahmah ni. Bukan kita tak boleh nak solat situ pun, kita tak masalah. Tapi kau nak pergi solat situ buat apa? Kalau tidak ada sesuatu ajak lah. Macam tadi yang kita cerita tadi. Tu dia. Okey, kita teruskan. Musyrikin Mekah terima darjat 1, tauhid 1 dan 2, dan juga yang terima sebahagian dari tauhid yang ketiga. Yang ketiga tu dia terima setengah. Maknanya jadi berapa? 2,5 jadi 1,5 dia tak terima. 2,5 yang dia terima. Ada yang ni dia terima, dia kata Allah yang besar-besar dia kata Allah. Yang kecil-kecil dia kata Allah Ta'ala pakai wakil. Nak buat apa kata macam apa? Macam PM lah dah. Kalau urusan kampung ni suruh pada penghulu lah. Tak, juru ni lah tak. Takkan nak PM apa kan? Minta dengan PM, minta dengan penghulu dulu lah. Penghulu tu sampaikan pada ni. Untuk urusan pun bagi penghulu urulah. Ada gitu. Iaitu terima yang perkara besar-besar diuruskan oleh Allah Ta'ala. Mereka cuma tawassul kepada ilah yang lain pada perkara-perkara yang kecil-kecil saja. Mana tawassul ni menggunakan perkataan ataupun meminta pertolongan ataupun memohon sesuatu hajat kepada selain daripada Allah Ta'ala, seperti wali, malaikat, nabi-nabi, dan selain daripada itu walaupun mereka setakat itu, setakat yang tadi yang disebut ni tadi dah, setakat yang kata 2,5 ni tadi dah, 2,5 banyak, bagi 1,5 kan, 2,5 tu dah dia okey tu kan. Apa nama tu, tapi ingatlah kita masih maknanya Allah Ta'ala menggelarkan dia musyrikin. Jadi kita cuba tengok apa nama tu di kita tak, masyarakat sekeliling tak, adakah persamaan dengan musyrikin Mekah tadi? Ada ke tak? Itu bukan nak kata dia tu orang musyrikin Mekah. Tak kaitan langsung pun.
Tapi setiap perbuatan dia ni tadi ada tak sama dengan musyrikin Mekah. Pasal apa yang nak katakan sama dengan musyrikin Mekah ni tadi? Pasal pertama apa nama tu, mereka ni mempercayai Allah itu wujud. Mereka ni mempercayai Allah itu mempunyai sifat mencipta. Dan yang ketiga, yang tasarruf ni tadi, mereka percaya bab besar-besar ni Allah Ta'ala yang jadi maka Allah Ta'ala menggelarkan ataupun copkan dia ni sebagai musyrik. Musyrik ni kafir lah. Ya. Musyrik ni kafir, mengingkari bab 2,5 ni tadi. 1,5 dia ingkar, yang 2,5 tu dia percaya, 1,5 dia ingkar. Nah, jadi kita ada ke tak dalam kategori kita, masyarakat kita ni tadi, yang 1,5 ni tadi? Kalau yang 1,5 ada pada diri kita ataupun dalam masyarakat kita, faham sendiri lah apa yang kita nak panggil. Saya tak berani nak cakap kan. Musyrikin Mekah beriktikad perkara remeh-remeh diurus oleh entiti dia bagi selain pada Allah. Ini musyrikin Mekah ni tadi. Orang yang dicopkan oleh Allah SWT sebagai musyrik ni tadi percaya bahawa perkara yang kecil-kecil, perkara yang remeh-temeh ni, apa nama tu, satu entiti lain boleh menyelesaikan masalah. Dan mereka anggap ada wakil Allah yang mengurus perkara yang kecil tadi. Oh, macam untuk wakil PM ada wakil rakyat. Wakil rakyat adalah dia punya pengulu dia ada. Wakil mewakil. Jadi dia nak samakan apa nama tu, pentadbiran dunia dengan pentadbiran Allah SWT. Kerajaan Allah SWT dengan kerajaan dunia dia tak beza. Kita biasalah pergi pengulu tu kan. Pengulu kelong kita, kelong lah ada. So minta dengan apa? Ni pengulu pergi buat wakil rakyat dulu kan. Wakil rakyat mungkin tu pergi ke menteri. Menteri baru pergi ke PM. Tak. Kadang-kadang tak sampai PM tu. Sampai ke menteri dia. Menteri masuk poket kadang-kadang. Jadi dia nak samakan macam tu. Nampak apa? Itu pun tak boleh. Nampak itu yang termasuk dalam yang kata setengah yang nombor 3 ni tadi. Apa nama tu? Tafsir tasarruf tadi. Tafsir dalam urus tafsir. Nampak? Kat situ nampak? Dia kata dah. Dia kata sebagai perumpamaan bagi mudah faham, pengurusan di kampung tak perlulah sampai minta kepada menteri pula. So kita mudah faham. Maknanya mereka samakan pemerintahan di dunia dengan kerajaan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah tak serupa dengan makhluk. Dalam segala hal kita kena minta kepada Allah. Sebagaimana Nabi ajar, kalau tali selipar putus pun, minta dulu dengan Allah. Selain tali selipar putus tali selipar. Ya Allah, ya Tuhan, tali selipar boleh putus ni, ya Allah. Minta dengan Tuhan dulu. InsyaAllah kalau kita betul-betul tekad dia hantarlah apa nak Allah Ta'ala hantarlah bantuan kita. Tidak kita lupa pada Allah. Selipar benda kecil tu kan? Selipar putus dia apa dia minta dengan Allah kan? Dia tak cari dulu dah. Cari tak jumpa. Sampai esok tak jumpa. Jadi nak cakap di sini, walaupun tali selipar putus, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi dengan cara mana sekalipun. Nampak tak? Jangan putus asa. Dengan minta dengan Allah tadi, jangan putus asa. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Walaupun dia tu salah satu daripada benda kecil. Tak ada garam kat rumah. Habis garam. Habis garam. Boleh beli kan? Tak. Kedai dekat tak? Tapi nak cakap yang kita kalau betul-betul tauhid dengan Allah SWT, minta dengan Allah Ta'ala. Bahkan apa ni, garam tak ada ni. Macam mana ni, ya Allah, ya Tuhan, bantulah, bagilah garam. Dia bagilah kita memudahkan segala urusan kita lah. Maksudnya dah,
Contohnya mungkin kita tak ada motor nak pergi kat kedai tau. Sekarang mana orang nak jalan-jalan kaki tau. Kita ada motor orang pergi kat kedai tau. Tiba-tiba kita tekad sungguh tak betul yakin dengan Allah SWT ni tadi. Tiba-tiba ada yang motor mari tau. Contohnya tak pergi beli. Bukannya garang tu datang sendiri. Maksudnya tak memudahkan urusan. Bukannya selipar tu kita mari sendiri. Dia tak memudahkan urusan. Jadi nak cakap dari sini topik kita biar betul-betul dalam hati kita yakin kita dengan Allah. Jangan duk minta dah ada Allah Ta'ala mudahkan dah motor dah ada dah. Contohnya sama kita tak ada motor nak pergi kan, pergi kedai. Tiba-tiba ada motor kita tu suruh Allah Ta'ala tak boleh. Faham kan? Lepas tu boleh kita minta tolong dengan manusia. Contohnya seperti kita minta tolong doktor untuk ubatkan. Sebab dia di dalam lingkungan sebab dia panggil. Maknanya doktor ni tadi ada kepakaran dia dalam bab perubatan tadi. Dan dia tahu apa ubat untuk penyakit ni tadi. Dipanggil dalam lingkungan asbab. Itu boleh kita minta tolong dengan doktor. Tetapi kuasa yang menentukan untuk menyembuh ni tadi kuasa betul adalah Allah Subhanahu Taala. Dia ke situ. Maknanya letakkan dalam hati ni, kalau Allah Taala tak bagi izin pada doktor tu ataupun pada ubat tu, tak sembuh. Jadi walau macam mana pun, walaupun perkara kecil yang ada asbab ni tadi, dalam lingkungan asbab ni tadi pun kepergantungan dia penuh kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya kita boleh rehatlah sekejap. Kesimpulannya kecil maupun besar kena minta kepada Allah. Kita kena ingat yang kita tidak akan masuk syurga walaupun masuk syurga bagi orang yang syirik kepada Allah Taala. Jadi sebelum dia mati tu, kalau dia tak sempat nak taubat, tak sempat dia nak apa balik dah, dia mati dalam keadaan syirik. Walaupun setengah, walaupun kecil, sebesar zarah sekalipun tak, no way untuk masuk syurga. Itu hebatnya. Itu yang kita takut. Itu bab di akhirat dah. Bab di dunia, satu syirik, setengah syirik, besar-besar zarah syirik kita ada, segala amalan kita yang lepas-lepas terbatal. Nampak Dan di dunia lagi Allah Ta'ala akan tunjuk dah. Dia buat kita tak tentera macam-macam lagi lah. Jadi saya ingat setakat ni dulu. Kita sambung lepas. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا نظر ولا تسال اللهم انك عفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك وتعالى عما يصفون وسلام على الحمد لله.
dalam berbagai cara, dalam berbagai keadaan. Allah Ta'ala dia macam satu dipermudahkan segala urusan. Macam contoh tadi lah, kata contohnya kita nak pergi kedai tadi, motor tak ada, tentu kedai jauh, katalah kedai tu jauh, benda itu salah ni. Kita betul yakin dengan Allah SWT, kita minta dengan dia kan, Allah Ta'ala boleh mudah pun, ada semua tadi dah tak ataupun kebetulan ada orang lalu tak tahu, saya tinggalkan kalau bentuk yang macam tu lah. Sebab tu kita kena selalu ada satu doa supaya kita, ya Allah yang mampu dan memudahkan urusan, memudahkan segala urusan. Mudah ni kita nak buat amal, mudah kita nak pergi rumah, mudah contohnya. Kalau lah bisa kata ada halangan-halangan, Allah Ta'ala dorongkan juga kita pergi, ada mudahan dorong juga kita pergi rumah. Jadi kita tahu bahawa kalau kita rumah itu pahala rumah 7 kali ganda contoh juga. Jadi kita tahu kita mudah, kita tahu. Jadi Allah Ta'ala memudahlah. Sebab kebergantungan kita walaupun kecil, walaupun besar, walaupun di dalam hubungan asbab tak akut datang lagi dalam dua asbab, kita kena bergantung pada Allah SWT, pada Allah SWT. Walaupun kata ada sebab Panadol tu boleh sembuhkan penyakit kepala, contohnya dah, tapi kita bergantung pada Allah Ta'ala. Tak diizinkan Panadol tu menyembuh penyakit penyakit kepala kita, tak sembuh. Kita minta ya sebab dah. Maknanya kita boleh ambil Panadol tu bukan sekadar berdoa, pasal dia di dalam lingkungan asbab. Mana ada asbab dia tu apa? Ubat. Dan ubat tu sebenarnya daripada Allah SWT juga. Ciptaan, kita kata ciptaan Allah. Macam mana yang dia katakan ciptaan Allah Ta'ala lagi? Dia bagi pada manusia tu apa? Untuk ciptakan ubat tu tadi, usaha tu tadi, ikhtiar tu tadi, kan? Nampak tak? Bukan kata dia macam apa, turun sendiri gitu tak. Maksudnya tak. Jadi pandai ya, buat kereta pada tu. Dia bagi pada seseorang tu dah untuk ada apa nama teknologi dalam fikiran dia tadi untuk buat kereta dia tadi dah. Bukanlah dia pergi juga. Tak, maksudnya tak. Kalau yang dagang tu kan, kalau nak konsepsi yang tadi tu, kita cakap asas dia percaya benda tu boleh buat mudarat. Dan buat kalau sembari dia buat mudarat, kalau sembari dia boleh bermanfaat. Kalau macam dadah ni, orang yang kena dadah ni, dia akan fikir dadah tu akan bagi manfaat. Orang yang penagih tadi fikir yang dadah itu bagi manfaat pada dia. Itu tak boleh lah. Pasal dadah ni kalau kita salah gunakan, apa nama tu, dia akan jadi. Pasal kita dah tahu lah, ini kita masuk dalam urusan dalam lingkungan asbab ni tadi. Dalam lingkungan asbab tadi, maknanya sesuatu perkara yang boleh memudaratkan. Dalam Quran pada cerita yang boleh memudaratkan, kita jangan dedahkan kemudaratan itu. Kita ambil lah maksudnya dah. Yang kita dah tahu dah. Lori mari nak minta jalan tak? Jadi kita tahu apa yang kita lintas, kena langgar tak? Dari sudut dalam lingkungan ni tadi, dari sudut lingkungan asbab ni tadi, dari sudut kezahiran ni tadi dah. Tu pun bergantung pada Allah SWT. Dia tak izin kena langgar, tak kena langgar lah maksudnya tak? Tak kena langgar. Tapi dalam usaha dan ikhtiar kita ni tadi, kita tahu dah, lori dekat. Lori dekat tiba-tiba kita dah pergi lintas lah. Tengok itu dipanggil berundang mudarat. Dan Tuhan kata janganlah kamu mengambil sebagai mudarat itu sebagai apa nama tu manfaatan untuk kamu. Dan sebagainya lah, bukan itu sebagai contohnya lah.
itu dalam Quran pun dia ada dia panggil apa tu sebab-sebab terjadi ini kalau kita hayati Quran, belajar daripada tafsir Quran, kita dapat memahami satu apa yang dilarang tu. Bila yang dilarang kita buat. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Berjaya contohnya. Bila itu dilarang, tapi kita buat, tiba-tiba berjaya. Contohnya judi, contohnya ada. Kita kaya besar. Oi, berjudi untung semua. Tak, selalu untung tak. Judi tak. Padahal benda tu dilarang. Tak, Tuhan bagilah tu. Tu dia Tuhan bagi dah. Tuhan bagi. Tapi Tuhan bagi dengan tidak rento. Pasal apa? Dia dah bagi tahu dah larangan dia. Tiga badik dia tiga badik Ini adik dia. Boleh makan apa? Ya. Boleh makan apa? Siap dah tak? dah tahu ke? Siap dah. Ya. Belum. Ada cek. Kita boleh makan. Makan pada dulu. Boleh tak? Betul ni? Betul saya. Bapak ni saya. Betul. Buat. Saya buat.